أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, wa lillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat lagi kita bersama dan kita bertemu di ruang Zoom ini untuk kita teruskan lagi kelas kita. Peluang yang kita ada ini dan juga masa yang kita ada dan juga kesihatan yang Allah berikan untuk kita gunakan. Dan alhamdulillah, dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang untuk kita gunakan kesihatan ini untuk mentaatinya. Dan antara taat Allah Subhanahu Wa Taala iaitulah kita menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu. Apatah lagi ilmu itu ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran, dengan agama. Dan insya-Allah kita harapkan majlis kita ini ataupun kelas kita ini sedikit sebanyaknya ada kena mengena dengan majlis ilmu yang kita harapkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebagai pembukaan seperti biasa, marilah sama-sama kita membuka majlis kita ataupun kelas kita dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sekejap. Gua nak pasang. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya tak jadi. Okey, kita punya kelas kita Asas Tajwid Al-Quran pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan kelas kita, iaitulah dengan kita membaca muka surat 13 Okey, surah Al-Baqarah muka surat 13. Boleh insya-Allah, surah Al-Baqarah muka surat 13 ayat 84. Kita akan baca bersama serentak dan insya-Allah kaedah kita masih lagi kelas kita pada malam ini kita akan teruskan dengan kaedah yang sama, iaitu kita mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat-ayat yang kita bacakan pada muka surat yang ke-13 ini, surah Al-Baqarah insya-Allah. Rakaman kita pada malam ini kalau tak silap 94. Tak sempat nak cek. 94 saya rasa insya-Allah. Apapun alhamdulillah lah kita dah hampir 100. Mudah-mudahan insya-Allah diberi peluang lah untuk kita sambungkan kelas kita semata-mata bukan nak mengejar apa-apa. Suara bergema. Okey, semata-mata untuk kita nak mendapatkan membaca Al-Quran dengan baik, dan kita nak mendapatkan hukum-hukum tajwid, hukum-hukum tajwid yang sempurna dengan kita murajaah dan kita buat cara ini, insya-Allah dapatlah kita kenal hukum tajwid dengan pastinya dan dengan jelasnya insya-Allah. Okey, kita mulakan insya-Allah membaca bersama. Saya mutekan semua insya-Allah. Muka surat 13 ayat 84. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. Okay, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selesai kita membaca muka surat 13, surah Al-Baqarah, ayat 84 sehingga ayat 88. Okay, alhamdulillah. Kita terus dengan hukum-hukum tajwid. Hukum tajwid kita pada malam ini kita mulakan seperti biasa, kita beri ruang kepada semua peserta, insya-Allah muslimin muslimat, memilih hukum dan tentukan kalimah-kalimah yang kita baca dalam muka surat 13 ni. Pilih ayat-ayat yang bawah dulu. Sebab nanti bila kita kupas satu persatu, kita akan patah balik daripada awal, daripada atas. Jadi kalau boleh, apa-apa kalimah ataupun hukum yang ingin diperjelaskan ataupun dibicarakan bersama, pilihkan dan insya-Allah cuba kita faham dan kita kupaskan bersama. Silakan, tafadhal. Muka surat 13, ada tak hukum-hukum yang perlu kita bincangkan? Semua okey? ثم أقررتم. Okey, siapa yang nak mulakan? Haji Hanafi dah mulakan? Perkataan mana? Yang ini Ayat dulu, ayat yang ya, keberapa? sorry. Ayat yang 75
Yang Tu- haula 75, uh, 85. 85, Hmm. 85. Yang haula tu, itu bila kita kadang-kadang baca tak apa seimbang dengan dia punya panjang mad jaiz sama mad wajib. Jadi bila dia dekat-dekat tu nanti kadang-kadang kita terbaca tak cukup dia Hmm. punya panjang, Puncanya nafas pendek lah. nafas pendek ya. Jadi apa yang kita perlu buat, kita nak kena Kita nak kena kena planning. planning, okey betul, planning. Tapi yang sebenarnya isu yang di sini ataupun cerita yang menariknya di sini adalah jangan sampai kita kuatkan yang lemah dan kita lemahkan yang kuat. Itu cerita yang menarik di sini. Ya Di betul. dalam perkataan ini ada dua jenis mad dan dua-duanya mad itu tak sama. Mad jaiz lemah, mad wajib tu kuat. Ha u itu mad jaiz lemah. Lai mak wajib kuat. Jadi ceritanya di sini kalau kita dah panjang yang mak jaiz yang lemah tu lebih, nanti lai itu wajib itu yang kuat itu kita dah kurang nafas. Itu dia punya yang punya cerita lah yang kita nak kena jaga. Yang maksudnya Ajar Nafis buat planning tu, kita plan dan kita rancang, jangan kita habiskan nafas pada haula. Jangan membazir. Jangan membazir. Kalau sebut membazir ni, nafas kita kadang-kadang kalau salah guna kita membazir juga. Siapa siapa ingat? Saya pernah dalam kelas salah satu kelas kita dan mungkin berkali-kali saya sebut, siapa ingat nafas ni kadang-kadang dia boleh jadi seseorang itu membazir. Seseorang qari dan qariah kalau tak jaga dia akan membazirkan nafasnya. Bila dia membazir nafasnya, jadi hujung bulan tak cukup modal. Bila dia bermewah-mewah, dia guna lebih, nanti hujung-hujung ayat dia dah tak cukup nafas. Sama jugalah orang yang makan gaji kan. Awal-awal dapat gaji tu dah belanja sana belanja sini nanti dah tak cukup. Jadi nak kena bajet, nak kena plan dan nak kena bagi sama dan nak kena betul-betul rancang. Kalau tidak nanti kita susah. Sama juga dalam bab bacaan Al-Quran ini, siapa ingat saya pernah jelaskan nafas itu boleh jadi membazir dan macam mana kita nak jaga supaya kita tak membazir. Hmm. Saya nampak Haji Bashir baru masuk, mungkin dia ada jawapan. Haji Bashir selalu catat. Yang lain mungkin ada catat juga tapi nak kena carilah sebab cerita ni dah lama sangat. Dalam bacaan kita, qari dan qariah, kalau kita tak jaga-jaga, tak berhati-hati, kadang-kadang kita boleh membuatkan diri kita ini membazirkan nafas kita. Bila kita membazir nafas kita, nanti kita tak cukup. Okey, apa langkah yang kita nak kena berhati-hati supaya nafas kita tak di tak dibazirkan ataupun tak menjadi bazir? Hmm. Siapa ingat? Kita Kalau baca Okey, Abang Is dulu. saya rasa kita kena baca pendek-pendek sikit lah. Okey, Berhenti. itu jalan selesai. Jalan selesai itu kemudian datang dari selepas kita dah mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu yang membazir, punca membazir kita, jalan keluarnya kita baca pendek-pendek. Itu jalan selesainya. Tapi ada punca-punca dan sebab-sebab qari'ah kalau tak jaga-jaga nanti dia terlebih guna nafas tanpa hajatnya. Bukan hajat pun tapi dia menggunakan nafas tu lebih. Ada beberapa perkara lah, tak perlu sebut semua. Kalau ingat satu dua pun okey, Alhamdulillah. Siapa ingat? Kelas dah lama cuti ni, hilang habis. Hanyut sekali dengan banjir. Singapura tak ada banjir tapi hanyut juga Okey. Yang tak kena banjir, yang tak kena hanyut tu siapa? Siapa ingat? Ada beberapa sebab. Sebab ni mesti kita nak kena catat, nak kena ingat sebab kita kadang-kadang kita terbuat tanpa kita sedar. Ustaz, kita baca nafas kita tak cukup nanti kita berhenti salah tempat berhenti sah. Apa punca dia? Apa punca dia? Saya nak kepada punca asbabnya, sebab-sebab. Nafas kita lah kita tak plan. Kita lah bawa je panjang yang panjang kali nak Masih lagi
masih lagi Abang Is berpusing-pusing dekat alasan yang sama. Betul tu, betul. Saya setuju. Kalau nafas kita pendek, jangan kita cari pasal. Jangan kita jangan kita langgar dengan seolah-olah kita ni nafas panjang. Itu memang cari pasal lah tu. Cari hal, cari masalah untuk diri sendiri. Nanti seseput-seput tak sempat nak habiskan ayat. Jadi kita tahu nafas kita pendek, kita bacalah pendek-pendek. Okey, tapi soalan saya bukan ke situ. Soalan saya ada jawapan yang tuan-tuan nanti bila dengar, oh iyalah, saya selalu buat benda yang sama. Okey, apa antaranya? Mungkin kalau tempat wakaf. Siapa tu, Haji Samad ke? Haji Rahmat ke? Saya kalau Okey, Haji Rahmat. banyak berlagu Ustaz. Okey, seorang-seorang dulu. Haji Samad dulu. Haji Samad dulu. Tak Ustaz. Ini pada kalau ada orang kadang-kadang terlalu banyak berlagu. Jadi mungkin menggunakan nafas yang lebih. Okey, kalau lagu tu lagu yang menggunakan nafas yang lebih, bagi saya lagu tu dia bergantung kepada wakaf juga. Lagu macam mana sekalipun, kalau dia pandai wakaf, dia jaga wakaf, insya-Allah selamat. InsyaAllah selamat. Jadi kita minta jawapan Haji Rahmat pula. Jadi Haji Samad, sekarang ni Haji Rahmat nak cari nak jawab jawapan yang selamat. Okey, Haji Rahmat. kalau nafasnya tak cukup kan, kalau dia paksa juga, nanti tempat wakafnya tak betul lah. Maksudnya tempat wakafnya bukan penghujung ayat, mungkin tengah-tengah perkataan ke. Okey, kalau itu sebabnya hampir sama alasan dengan Abang Is. Maknanya masih lagi disebabkan nafas pendek. Bagi saya, kita jangan zalim orang nafas pendek. Kita bagi kena adil. Nafas pendek, qari-qariah yang nafas pendek pun dia ada gaya dan ada cara yang boleh membantu bacaannya menjadi bacaan yang tertib dan tersusun. Tak ada isu. Orang yang nafas panjang dengan nafas pendek, memang orang nafas panjang lebih baik dan lebih menarik bacaannya sebab dia akan susunkan ayat panjang, memang menarik mendengarnya. Tapi tak menjadi aib pun seseorang itu memang Allah anugerahkan nafasnya pendek, dia baca ikut gaya dia. Dia baca, dia wakaf, lepas tu dia patah balik. Patah balik itu yang sangat menarik tu. Jadi itu tak ada masalah lah. Jadi orang yang nafas pendek, kalau alasannya dia memang dah tak boleh baca, kesianlah. Dia ada caranya. Okey, nampaknya soalan itu masih belum ada jawapan. Okey, saya akan share sini. Boleh tuan-tuan tanda dan ingatkan. Asbab-asbab ini sebenarnya kadang-kadang kita terbuat tanpa kita sedar. Yang pertamanya, bila kita nak baca, kita tak tarik nafas dulu. Ini antara asbab yang sangat banyak berlakunya pada qari-qariah kita. Dahlah nafas pendek, bila nak baca, tak tarik nafas dulu. Kadang-kadang, ayat tu dah pendek. Dia berhenti, dia seolah-olah berhenti touch and go sekejap sangat. Terus dia lompat masuk kepada ayat berikutnya tanpa dia tarik nafas dulu. Itu membuat nafasnya lebih pendek. Daripada pendek, pendek lagi. Lagi-lagi macam ayat yang Haji Hanafi pilih ni. Thumma antum haula. Dah habis dah. La tak sempat nak habis. Dah lah la tu mak wajib kan. Jadi nafas pun dah habis. Jadi itulah puncanya. Jadi macam mana kita nak buat? Setiap kali nak baca ayat, kalau ayat tu pendek, tak apa. Kita nak lakukan segera. Kita nak sambung terus ke ayat berikutnya, tak menjadi bahaya sangat. Tapi kalau kita dah agak-agak ayat tu memang panjang, lagi-lagi ayat tu kita dah tengok ujung-ujung mata, kita dah tengok macam banyak pula ayat yang ada tanda mat, tanda ombak-ombak, kita masih lagi kita tak tarik nafas dulu, memang itulah puncanya nanti kita pancit. Jadi bila kita jumpa ayat panjang ini, tarik nafas, relax dan kita boleh baca. Wa antum tashhadun. Tarik nafas. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون. Kalau tarik lagi nafas, tarik lagi panjang, tarik lagi lama, lama lagi kita boleh pergi. Jauh lagi kita boleh pergi. Dia mungkinlah kadang-kadang kita tak nak tarik ni, kita nakkan
bacaan kita tu bersambung-sambung. Tapi bila bersambung itu cara itu kadang-kadang menjadi salah. Contohnya kan? Contohnya boleh berlaku pada ayat-ayat lazim yang kita baca laju yang kita baca laju, sama ada kita baca waktu kita jadi imam ke seorang-seorang ke. Kadang-kadang kita baca seolah-olah wakaf pada setiap penghujung ayat, tak ada wakafnya. Dia macam sambung-sambung. Contohnya kita ambil yang ada mad asli. Kita ambil yang ada mad arid sukun. Contohnya kita baca قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم kita berhenti tapi macam tak berhenti. Disebabkan laju sangat begitu, kaedah bacaan itu dah salah. Sebab bacaan itu seolah-olah sambung-sambung. Apabila kita nak sambung antara ayat-ayat, mesti kita nak kena hidupkan hujung-hujung tu. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu. Tak payah ambil qul ya al-kafiruna, kita ambil Al-Fatihah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Seolah-olah macam nafas yang satu je. Cuma kita berhenti macam ambil syarat je. Itu yang salah. Kalau kita betul-betul nak sambung, kita kena hidupkan setiap penghujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini kena hati-hati bagi yang kita selalu buat zikir, yang kita selalu baca amalan kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada tak baca macam tu? Ada tak? Ada kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nak laju zikir, bukannya bacaan Quran. Boleh baca macam tu sebab zikir. Tapi bila ayat Quran, kita nak kena sambung. Yang hujung tu nak kena hidupkan. Kalau nak baca selaju itu, begitu juga waktu kita nak baca Al-Quran, yang kita nak elakkan daripada kita membazirkan nafas kita. Nafas kita dah ada, kita tak gunakan sepenuhnya, kita tak tarik sepenuhnya, kita tak ambil sepenuhnya, maka waktu kita baca hanya separuh nafas. Itu diistilahkan membazir nafas. Okey, nafas ada tapi tak guna. Yang keduanya, yang betul-betul membazirnya, kita nak kena jaga waktu kita nak sebut huruf-huruf hams. Huruf-huruf hams, huruf-huruf yang ada bisikan, huruf-huruf yang keluar dari dada, terutamanya macam ha. Ha ni antara huruf yang sangat-sangat menggunakan nafas yang banyak. Kalau kita tak kawal, boleh habis terus. Boleh habis terus. Thumma antum ha. Kalau kita tekan kan. Ha. Tapi nafas. Seolah-olah nafas daripada perut kita tu terus keluar. Cuba tuan-tuan buat macam saya. Thumma antum haula. Tak boleh pergi dah. Ha. Ha. Kita keluarkan habis. Cara sebutan itu memang seronok. Macam kita nak rehat, nak rest sekaligus. Tapi sebenarnya kita dah gunakan habis nafas kita. Maka dah tak boleh pergi. Dia kena sambung. Dia kena berhenti di situ. Kena cari nafas baru. Ini antara sebab-sebab yang kita nak kena jaga-jaga. Waktu kita nak baca ayat panjang, elakkan kita tekan huruf-huruf hams, terutamanya huruf ha yang keluar daripada jauh daripada halkum, pangkal halkum ni. Bila kita tekan sebutan tu kuat, dia akan keluar nafas. Bila keluar nafas lebih, nanti tak cukup nafas. Itu yang menjadi kita semput-semput dalam kita membaca. Okey, alhamdulillah. Belum lagi kita masuk ayat tafsir, ayat tajwid. Jadi kita ambil satu lagi kot. Kalau siapa-siapa nak pilih antara ayat-ayat bawah ni yang kita dah baca, hukum-hukum tertentu kalau nak dibahaskan. Ada tak? Saya nampak ada satu yang menarik sebenarnya. Ayat yang bawah-bawah sikit. Ada tak? Okey semua. Tak ada masalah. Okey, kalau tak ada, saya nampak di sini. Tengok ayat yang last kali, ayat 88. Wa qalu qulubuna ghulf. Ghulf.
Apa ada di sini gulf? Saya dah pilih ayat tu. Perkataan itu, kalimah tu saya dah pilih. Apa ada di situ? Apa yang menarik pada perkataan gulf? Ada hamas sikit Ustaz. Ada hamas. Okey. Bila dalam bahasan tajwid kita, kelas kita sekarang ini, bila saya sebut menarik tu maknanya ada kesalahan, kekurangan berlaku sekiranya kita tak berjaga. Kalau kita tak berhati-hati, dia akan berlaku kekurangan di situ ataupun kesalahan. Okey, jadi Haji Samad sebut ada hams. Bila memang fa tu huruf hams, tapi tak semestinya hams itu yang membahayakan kita, tapi apa punca bahaya di situ ataupun perkataan dalam perkataan tu yang perlu kita jaga-jaga. Oh. Dua huruf yang mati. Saya kerap juga sentuh bab ini. Huruf tawali as-sakinain. Maknanya berturut-turutnya dua huruf yang berbaris mati, berbaris sukun. Ini banyak dalam bacaan kita, kita nak kena jaga-jaga, bukan perkataan ini saja. Faqis ala dhalik. Maka kiaslah dengan perkataan ini dalam hal-hal yang lain ataupun kalimah-kalimah yang lain, ayat-ayat yang lain, sekiranya kita wakaf atas kalimah yang adanya dua huruf berbaris sukun berturut-turut, maka kita nak kena tahqiqkan, kita nak kena pastikan kedua-dua huruf itu mengambil haknya. Kita pastikan kedua-dua huruf mati itu mengambil haknya. Hak huruf mati, kewajipan kita terhadap huruf berbaris sukun ini adalah kita nak kena sebutkan separuh baris. Lam mati sebelumnya a bunyi al, l. Itu separuh baris. Fa mati sebelumnya baris a baris a, hamzah baris a, baris atas bunyi af. Al, af. Al, af. Okey, kita ambil bagi depan pula. Lam mati sebelumnya u, ul. Fa mati sebelumnya u, uf. Ul, uf. Ul, uf. Di sini hurufnya ghain. Berarti ghain berbaris depan. Bunyinya ghul. Ghuf. Ghul. Ghulf. Ghulf. Baru kita Oh. nampak. Baru kita nampak hak kedua-dua huruf. L, l. Kedua-dua itu nak kena tahqiqkan, nak kena betul-betul taskin, nak kena berikan hurufnya itu berbaris mati tu. Jangan kita tak bagi selalunya huruf yang kedua itulah yang akan tertinggal bunyi separuh baris tu. Ghul, ghulf, ghulf, ghulf. Wa qalu qulubuna ghulf. Kalau kita tak jaga nanti dia bunyi ghul saja, ghul saja. Tak ada okey. Ustaz, Begitu. kalau Ya. Ustaz, kalau kita nak sambung pun susah nak bunyikan Ustaz ya. Kalau nak sambung senang je Haji. Kalau sambung dia jadi hukum lain pula. Yalah, jadi nak sebutkan susah. Full jangan jumpa masukkan ba Okey. masukkan Okey, kalau nak sambung macam mana susah? Cuba Haji pisahkan, usahakan sampai dapat. full gitu lah. Macam saya tak tahu lah nak Okey, cuba. Okey. Sekarang ni bila kita wakaf, ulf, fa tu dimatikan. Tapi fa tu asalnya baris apa Haji? depan. Berdepan apa? Satu ke dua? Ini kira tanwin sana. Jadi tanwin di sini. Maknanya depan dua. Saya ingatkan satu susah nak bunyi kalau tanwin kalau satu memang susah. Saya silap. Terima kasih tak boleh kata apalah tu. Jadi sendiri sedar, alhamdulillah. Saya nak cuba bunyi tanwin tak boleh keluar macam mana. Rupanya tanwin. Jadi kalau tanwin senanglah kan? Kalau tanwin jadi hukum apa? Kalau tanwin boleh sebut. Kalau tanwin jadi hukum apa Ji? Iqlab. Iqlab. Ghulfum bal. Ghulfum bal. Okey, tak ada masalah ya. Okey, insya-Allah. Okay, basic lulus insya-Allah.
Okey. Okey, sekarang ni kita patah balik ayat paling atas sekali. Ayat paling atas sekali muka surat 13. Kita cuba huraikan satu persatu. Okey, alhamdulillah, insya-Allah ayat yang ke-84 muka surat 13 surah Al-Baqarah bersama kita pada malam ini untuk kita keluarkan hukum satu persatu, dan saya sangat-sangat mengharapkan dan mengalu-alukanlah kehadiran dan juga peserta-peserta baru kita. Ada nama-nama yang kita belum kenal di sini, dan ada nama yang samar-samar, dan ada nama yang digunakan sementara. Jadi semualah diharapkan sekiranya ada mudakhalat. Yang mudakhalat maknanya kalau nak share ilmu, nak ambil bahagian, dipersilakan insya-Allah. Okey. Kita mulakan ayat wa id akhadna mitsaqakum. Okey. Paling menarik sekali. 3 perkataan ini serentak terus. Wa id akhadna mitsaqakum. Siapa nak ambil bahagian yang pertama ni? Petak pertama. Ini Ustaz. Ha. Kok kadang-kadang macam terlantun sikit Ustaz kalau baca. Kadang kok is. Tak tahu tu is. Kenapa tak boleh terlantun di situ? Pasal dia bukan dia tak ada dia bukan huruf kalkalah kan. Jadi kadang-kadang Bagus, masya-Allah Haji Samad, bagus, masya-Allah. Cemerlang. Wa idh ini paling ramai sekali. Wa idh akhadh. Dha di sini tak tahulah kenapa jadi kesukaan ramai untuk diqalqalahkan, untuk dilantunkan. Wa idh kerap juga kita tegur dalam kelas muslimin muslimat dan mana-mana kelas bahawasanya zal ini bukannya huruf qalqalah. Jadi berhati-hatilah waktu kita nak baca, hanya kita bunyikan separuh baris untuk zal mati. Wa idh akhadna. Dia Kalau tak kita ada. keluarkan lidah, Ustaz, kalau kita keluarkan lidah tak boleh jadi kalkalah, Ustaz. Wa idh. Tapi keluar lidah pun kalau nak qalqalah boleh pergi juga Haji. Wa idh akhadna, atas kita nak ke tak nak. Dia kalau keluar lidah, dia selamat daripada menyerupai huruf yang lain. Kalau keluar lidah, dia selamat je. Kalau tak keluar lidah, dia tak selamat. Dia akan pergi kepada huruf zai. Wa iz. Itu tak selamat. Tapi kalau keluar lidah, wa iz akhadh, dia tak ada z. Dia tak ada huruf safir, huruf tiupan tu tak ada. Okey. Bagus, alhamdulillah. Setelah Haji Samad dah sebut berkenaan dengan lantunnya ataupun lantunan yang selalu berlaku pada huruf zal mati. Zal keluar lidah. Okey, apa lagi yang ada dalam 3 perkataan ini? Misakokum, Ustaz. Okey, apa menarik di situ? Kaf dengan ka. Kaf. Qa dengan ka. Kaf tu kan tebal sikit. Kaf tu kan kadang-kadang dia ada orang baca sama je tebal dengan kaf dengan kaf tu kan dia maksudnya yang menarik di sini, jangan tebalkan yang nipis, jangan nipis dengan yang tebal. Okey. Yes. Okey, itu selalu kita gunakan istilah yang mudah supaya kita ingat selalu. Apa yang menarik iaitulah yang tebal jangan ditipiskan, yang tipis jangan ditebalkan. Antara qaf dengan kaf, al-mujawarah di sini bahayanya berjiran. Walaupun jiran ini bagus, Nabi SAW berpesan kepada jiran-jiran kita, tetapi jiran dalam Al-Quran ini, antara huruf ini kadang-kadang membahayakan kita. Kita yang nak baca ni lah membahayakan dan menyusahkan. Sebab apa susah? Sebenarnya Al-Quran, yassarna Al-Quran. Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan untuk membaca, untuk menjadikan sebagai zikir. Fahal min muddakir. Kan? Tetapi kita yang masih lagi jadi susahnya, kita punya sebab, kita punya punca, kita punya kelemahan. Jadi Al-Quran tak susah, Al-Quran tak payah. Bila kita banyak baca Al-Quran, insya-Allah lidah kita akan mudah, lidah kita akan lembut. Satu. Yang keduanya, ini kata-kata semangat untuk diri saya lah, sebab saya terkena baru ni. Sepanjang saya talaki di Madinah baru ni, banyak saya terdown. Saya terasa terduduk lah. Sebab ada perkataan-perkataan ini saya perlu ulang sampai berkali-kali. Ya Allah, di depan syekh saya. Sampai dia pun senyum tengok. Dia kata, kamu guru tajwid katanya. Kamu duk mengajar orang rata. Tapi kamu depan saya tak lepas. Belum lagi pergi kepada syekh yang lebih besar lagi. Macam mana? Tapi dia kata semangat. Dia kata, saya pun, diri dia, kalau
dia pun macam ginilah kena tegur. Dan syekh dia yang hebat, dia kata yang hebat ni pun sama. Bila baca dengan syekh yang lebih arif atas pada dia, begitu jugalah kena tegur. Sampai ketuanya nampak gayanya kita kena belajar Al-Quran. Tapi tak apalah, kata semangatnya dia kata sebenarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita senantiasa bersama Al-Quran. Kalau katalah Allah beri taufik, maknanya seorang itu dah komplit 100%, dah tak ada tempat dah untuk nak diubah ataupun bukan nak ubah, nak diperbaiki, maka dia dah pencen. Dia akan berehat dan dia dah tak belajar Quran dah. Dia mengajar aja Al-Quran. Bila dia mengajar saja Al-Quran kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik kamu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik mereka yang mempelajari Al-Quran. Tengok hadis tu mulakan dengan orang yang belajar Al-Quran. Itu antara yang lebih baik, yang terbaik, yang sebaik-baik. Wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dalam hadis itu Nabi utamakan orang yang belajar Al-Quran. Jadi kalau kita dah pandai, sangat-sangat pandai, kita dah tak belajar Al-Quran, jadi kelebihan di dalam hadis itu kita dah terlepas ataupun kita dah tak dapat. Bila dia bercerita ke situ, lega dah sikit. Jadi sama juga dengan tuan-tuan, saya akan sampaikan perkara yang sama. Kalau katalah kita masih lagi ditegur perkara yang basic, perkara yang sama, perkara yang berulang-ulang, ingat bahawasanya Al-Quran masih lagi nak berkawan dengan kita dan kita masih lagi berpeluang untuk kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kita tak ada rasa selesa, tak ada rasa nak berhenti, hanya nak baca sendiri saja, nak khatam sendiri saja, maka rugi lagi tu. Ambillah peluang untuk kita perbaiki, insya-Allah. Okey, kembali kepada tadi qa dengan ka, betul dalam perkataan mitsaqakum, mitsaqakum. Itu sangat-sangat nak kena bezakan supaya tidak kita letakkan qa tempat ka tempat qa. Kalau tidak, dia tak ada bezanya kedua-dua huruf itu dan perkataan itu boleh rosak maknanya. Macam mana kita nak bezakan? Itulah kita kena tahu sifat hurufnya, makhraj hurufnya. Tapi terlebih sebelum daripada itu, kita nak kena ada guru Quran, mursyid. Orang yang tunjuk ajar kepada kita, okey, bacaan itu betul. Kita nak kena mulakan dengan orang yang boleh membantu mentashihkan, memperbetulkan bacaan kita betul ataupun tidak. Sebenarnya bila saya bercerita panjang-panjang begini, kita terfikir pula dan kita teringat kepada golongan yang terasa selesa dan mungkin dia terasa cukup dengan apa yang dia dah pandai. Saya pernah jumpa beberapa orang, memang dia kata dia tak perlu lagi belajar tajwid sekalipun sebab dia kata dia khatam beberapa kali, gurunya semua meluluskan ataupun diamkan diri. Diam itu tanda setuju dengan bacaannya. Tanda akur dengan sempurna bacaannya. Tapi masalahnya ini perkara yang ujian yang Allah bagi ke atasnya lah. Saya bila pernah saya dengar bacaan gurunya, Masya Allah, gurunya tak lebih hebat lah, maknanya lebih kurang dia juga bacaan. Sebab itu yang dia baca tu bagi kita sangat-sangat tak lepas. Sangat jauh daripada betul. Bila dia dah rasa selesa, dia tak nak belajar tu, kesian. Dia kata setiap bulan dia khatam, setiap bulan dia khatam. Tapi khatam dalam keadaan yang sangat banyak salah. Tapi dia mengaku depan-depan kita, dia kata dia tak nak belajar tajwid sebab dia dah khatam dengan guru-gurunya dan gurunya dah mengiyakan bacaannya. Jadi orang yang diuji dengan cara ini sangat-sangat rugi dengan Al-Quranul Karim. Dia baca hari-hari yang kita takutnya Al-Quran tolak dia. Dan ada hadisnya wal Quranu yal'anuhu, dan Quran melaknatinya. Itu mungkin hadis itu dia lebih kepada orang yang tak beramal, orang yang melanggar hukum-hukum ayat-ayat Allah. Tapi tak jauh pula kalau orang itu memang sengaja nak baca Al-Quran secara salah, walaupun ditegur, walaupun dinasihat untuk memperbaikinya, dia tak nak juga, dia nak baca dengan cara salahnya, iaitu terang-terangnya hukumnya berdosa. Wal'iyazubillah, mudah-mudahan kita tak teruji dengan cara itu. Selagi mana kita ada peluang, dengan siapa kita ada peluang, kita belajarlah untuk kita dapat memperbaiki setiap kali kita baca. Ada sahaja
penambah baiknya, ada sahaja penambah ilmunya. Terutamanya saya sendiri pun bila saya mengajar, ada sahaja perkara yang baru yang saya cuba nak sampaikan kepada antum semua. Mitsaqakum, qa dengan kuah kena jaga, dan ketiga-tiga ayat ni kalau kita perhati, za kena keluar lidah, za di sini kena keluar lidah, za di sini kena keluar lidah. Saya perlu sebut huruf yang keluar lidah di sini sebab mungkin ada antara peserta yang baru masuk bersama kita pada malam ini, huruf-huruf yang kena keluar lidah. Istilah keluar lidah tu sebenarnya saya takrib saya nak cuba mendekatkan, memudahkan supaya kita bezakan antara huruf yang lain. Sebab zal kalau tak keluar lidah dia mudah jadi huruf zai. Zal ni pun sama, kalau tak keluar lidah dia akan jadi huruf zai. Ni kalau tak keluar lidah dia akan jadi huruf sin. Cuba tak keluar lidah. Baca ayat ini tanpa keluar lidah. Wa iz akhadna mitsaqakum, tak keluar lidah terus jadi huruf sin. Tapi kalau keluar lidah, wa iz akhadna mitsaqakum, itu huruf yang sebenarnya dan sebutan yang betulnya insya-Allah. Okey, jelas ya, alhamdulillah. Terus kita pergi berikutnya, la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna. Kita pergi jauh sikit. Wa la tukhrijuna. Petak yang kedua, siapa nak? Silakan. Ada apa-apa tak? Ha besar tak? Ha tebal. Apa pedas? Ni kan pedas, ha tebal. Pedal. Pedal pula. Tebal. Ha tebal. Ha. Ha tu. Kho. Kho yang ada tanda tu. Ada titik. Kho, okey, kho. Kho tebal. Istilah. Istilah, okey. Selalu terlepas bunyi kan. Jadi macam bunyi ha biasa. Wala tu. Nak kena tekan sikit yang wala tu. Okey, Haji Rashid sebut isti'la, kena isti'lakannya, kena tinggikan makhraj ataupun tebal sifatnya, kena tinggikan sifat huruf kha, sama ada kha itu baris ataupun bersukun, tetap mati, tetap kita nak kena tinggikan. Wala tukhrijuna, kalau tidak dia akan menyerupai ha. Macam tadi ada macam tersebut ha juga Sebab antara kha dengan ha hanya satu tangga sahaja. Kha di hujung halqum, ha di tengah-tengah halqum. Ha dengan kha dia punya bentuk sama, bezanya titik sahaja. Kadang-kadang keliru sebab tak nampak titik itu boleh jadi huruf ha. Tapi dari segi sebutan sebenarnya lain. Sebutan dia agak jauh sikit. Ha mungkin dia akan serupa dengan ha dada. Tapi ha dengan kha dia lain sikit. Kenapa lain? Sebab ha hurufnya istifal. Tipis. Tipis rendah. Kha hurufnya tinggi. Itu dah membezakan antara kha dengan ha. Kha dengan ha membezakan di situ dah. Cuma kadang-kadang kalau kita tak tinggikan kha itu, kadang-kadang dia boleh pula nak menyerupai ha juga. Wala tukhrijun. Ataupun dia punya kelemahan di sini, sifat itu tak sempurna. Sifat kha tu ada, tapi sifat kha yang tinggi yang nak kena macam ada bunyi macam istilahnya kahak dalam bahasa Arab pun sebut kahak juga. Wala tuh. Dia nak kena ada sifat tu. Kalau tak ada sifat tu, sifat isti'la kha itu tidak sempurna. Kena keluar sampai ada bunyi seolah-olah kahak sikit. Wala tukhriju wala tukhrijuna. Kalau kita nak latihkan diri kita, matikan kha dan tambahkan hamzah berbaris atas sebelumnya. Kena bunyi tu. Ba kena ada tu.
Ha. Jadi semua huruf kha, lagi-lagi yang berbaris mati, dia jelas bunyinya kha. Ikhrajuhum, tukhrijuna, wa tukhrijuna. Setiap kha mesti nak kena. Hatta kha berbaris. Illa dia kena ada sikit tu. Illa khizyun, kharaja, khalidina, khalid. Wa idh akhadh. Kena ada sifat tu ya. Wala Dia macam tukhrij. komo-komo kan. Macam Koma. komo-komo gitu. Sebut koma pun boleh. Tapi koma kadang-kadang koma ke depan. Dia dia koma di belakang lah. Al-ghargharah ni di pangkal halkum, di pangkal lidah kita. Mungkin itulah istilahnya huruf kha dan makhrajnya. Masya-Allah. Tak, bezanya kalau ha kita senyum, lebarkan bibir. Kalau macam kha kita muncung kan. Haji Syarif ni, Haji Syarif cari cerita panjang ni. Okey. Pasal dia tak kerja kan Ustaz, dia tak kerja. Dia tak kerja ni. Oh, bos dia ada sebelah. Okey, cerita panjang macam ni tuan-tuan. Saya sebenarnya saya nak kena menyusun 10 jari, minta maaf lah dari tuan-tuan semua dan semua siapa-siapa yang pernah belajar dalam kelas saya lah. Disebabkan apa? Sebabkan saya baru dapat teguran terbuka dan secara teguran terhormat lah dari syekh saya ni. Uh, saya selalu kelas-kelas yang lepas ataupun kelas tajwid saya nak buat kaedah yang mudah. Saya mencarikan cara yang mana mudah untuk selamatkan yang lebih padah ataupun lebih bahaya. Dan saya rekakan satu kaedah. Tuan-tuan sampai tertulis sampai Haji Syarif sebut pula malam ni. Saya ingat semua dah lupa tapi rupanya ada orang ingat. Saya kata setiap huruf tebal muncung, setiap huruf nipis kita lebarkan. Tang lebar selamat. Berkenaan dengan huruf-huruf nipis, kalau kita lebarkan, selamat. Dia tak ada bahaya. Tapi berkenaan dengan huruf-huruf tebal yang kita nak muncung tu, saya ditegur. Saya ditegur, pandai-pandai awak, dia kata. Pandai-pandai kamu bagi tahu kepada orang, huruf tebal itu nak kena muncung. Tak semestinya. Dan termasuknya bacaan saya ada kelemahan dari segi huruf tebal yang berbaris atas tak boleh tebalkan secara muncung semata-mata. Sebab apa? Saya dah terima teguran itu dengan hati yang sangat-sangat berterima kasih. Iaitulah sebab apa? Huruf-huruf isti'la yang tebal itu, kalau kita tengok, bukan semua huruf itu ada kena mengena dengan bibir mulut. Ini teguran, ini ilmiah. Bila dia cerita dan kita boleh terima, walaupun dari segi praktikalnya kita rasa macam tak ada beza sangat pun. Cuma dia kata kalau kita ajarkan orang dengan cara yang salah, walaupun dari segi dengar itu macam betul, tapi tetap namanya salah. Okey, kita tengok bahas kita panjang sikit malam ni. Kita cuba tengok. Kita mula dengan huruf apa tadi? Huruf kha. Kha tempat keluarnya di hujung halqum. Hujung halqum bahagian atas hampir dengan pangkal lidah. Ini lidah, ini halqum, maknanya di hujung halqum di sini. Okey, itu je tempat keluarnya. Dia tak ada kena-mengena dengan muncung mulut. Dengan bibir mulut tak ada. Kita ingat tak waktu kita belajar makharijul huruf. Makhraj yang keempat iaitulah al-khayshum. Makhraj yang keempat iaitulah makhraj yang keempat iaitulah asy-syafatain. Dua bibir mulut. Dan keluar daripada dua bibir mulut berapa huruf? Siapa ingat? Huruf-huruf yang keluar dari dua bibir mulut. Daripada bibir mulut lah. Huruf apa? Mim, fa. Ba, Mim. mim. Ba, mim. Ba, mim, lagi satu fa. Udah, ni lagi satu waw. Ba, mim, waw. Kedua-dua bibir mulut. Dan fa, bibir mulut bawah saja. Jadi empat huruf yang ada kena-mengena dengan bibir mulut. Tapi bibir mulut tak semestinya muncung. Ba, tak muncung. Kecuali wa. Wa. Fa, tak muncung. Siapa tu lagi? Ma tak muncung. Okey. Huruf yang ada kait dengan bibir mulut tak semestinya muncung pun. Jadi apatah lagi kha yang keluarnya daripada pangkal daripada hujung kum lagilah tak kena dengan
Dengan dengan ha. bibir mulut. Oh. Okey. Jadi Oh. apabila dia terangkan Qala. begitu, kejap apabila dia terangkan begitu, saya boleh terima dan dia kata macam mana kita nak tebalkan? Saya tanyalah, macam mana kita nak tebalkan kalau kita tak muncung mulut? Dia kata itulah puncanya bahasa kita, bahasa Al-Quran kita yang bukan Arab ni, dia nampak lemahnya di situ. Sebab kita ada takalluf. Kita ada gunakan reaksi muka kita dan juga badan kita kadang-kadang sampai tergoyang-goyang nak keluarkan huruf. Sedangkan huruf-huruf Arab tak sampai tahap tu pun. Kita je lebih-lebih. Kan? Tuan-tuan pernah tengok tak orang nak keluarkan huruf dha sampai sengit-sengit kan? Walad ke kiri ke kanan kan? Sampai tahap itu dia sebutkan sebab kita tak tahu nak letakkan sifat dan makhraj yang betul. Jadi apa yang dia cakap dengan saya, ya, mungkin saya pernah cerita berkenaan dengan makna baris huruf. Makna baris huruf itulah yang saya belajar baru dan saya kena sampaikan kepada semua. Makna baris huruf itu yang memainkan peranan untuk kita menyebutkan semua huruf itu dengan betul. Makna baris huruf, makna baris atas, iaitulah atas. Makna baris bawah, fathah. Makna baris atas, fathah. Dalam bahasa Arab, fathah, baris atas, maknanya di atas. Makna baris bawah, dalam bahasa Arab, kasrah. Maknanya kedudukan hurufnya, kedudukan barisnya di bawah. Contohnya fi ni. Makna baris depan, dhammah. Kedudukannya di atas waw kecil. Dhammah. Okey. Jadi, atas yang kita tahu ni, baris atas ni, apa makna sebenarnya? Adakah hanya semata-mata baris atas ni duduk di atas huruf sahaja? Dia tanya saya. Saya susah nak jawab. Dia kata, iyalah. Kalau tengok kepada kedudukan baris tu memang duduk atas lah. Bila atas tu duduk atas lah kerjanya, tak boleh duduk bawah. Dia rupanya ada makna lagi. Makna di sebalik duduknya di atas tu, apa kerjanya, apa tugasnya. Contohnya ni, mim barisnya di bawah kan. Mim barisnya di bawah. Dalam bahasa Arab, kasrah. Makna apa kasrah di sini? Baris bawah ni. Dia tanya saya. Dia kata, saya pun jawab lah. Tengok kepada baris tu, memang baris bawah tu duduk bawah huruf lah. Semua dal bawah di, ra bawah ri, mim bawah mi, dal bawah di kan. Rupanya ada makna kasrah itu yang harus kita lakukan dalam kita nak sebutkan huruf berbaris bawah tu. Last sekali, baris depan. Contohnya, kum. Kita ambil kum ni. Baris depan, baris hadapan. Baris depan hadapan. Dalam bahasa Arab, dhammah. Dhammah maknanya hadapan dalam bahasa Melayu. Dhammah ni kalau kita sebut hadapan. Hadapan tu makna hadapan apa? Siapa tahu makna hadapan? Kalau tengok kepada bentuknya, waw kecil berada di atas huruf. Bukannya di hadapan huruf. Bukannya di belakang huruf. Itu yang saya tak terfikir sebelum ini, selama ni, tentang makna baris tu, atas, bawah, depan tu. Yang depan tu mungkin dia depan muncung mulut tak? Bila sebut macam tu baru betul. Jadi kalau tak semua orang tahu tu. Tak semua orang tahu depan-depan tu maknanya kena muncung mulut. Kenapa kena muncung mulut, Haji Rahmat? Pasal dia di depan apa? Bibir apa? Sebab kita nak muncung tu keluarnya dekat depannya. Kenapa yang baris depan je kena ke depan? Baris kha tebal tu tak boleh depan, tak boleh muncung. Kha baris atas kha tu. Kenapa tak boleh muncung? Kenapa baris depan je kena muncung? Pasal yang baris atas tu dia punya bunyi tu gitu. Ha. Jadi tak ada keperluan untuk muncung pun kita boleh Tebalkan. boleh lepaskan. Boleh lafazkan.
Jadi orang ramai nak dengar sekarang ni jawapannya kenapa yang baris depan itu nak kena muncung? Apa specialnya baris depan tu, hadapan-hadapan tu nak kena muncung? Tak, pasal kita kena sebut dia dulu tak? Yang depan Hmm? tu. Kena sebab apa? Kena sebut yang depan dulu. Huruf yang depan tu yang ada tanda. Yang belakangnya selalu mati. Sebelah dia yang mati. Baik je. Abang A champion lah malam ni. Habis kalau baris depan tu duduk belakang, nak kena sebut dia juga. Tak boleh juga kan? Haji Rahmat dah hampir jawab penuh. Kalau Haji Rahmat sebutnya disebabkan bahagian depan tu kan diwakilkan waw kecil tu. Waw kecil itulah yang tandanya untuk kita nak kedepankan bibir mulut. Tadi kan kita sebut huruf-huruf yang keluar daripada bibir mulut ada 4. Huruf ba, huruf ma, huruf fa dan huruf wa. 4 huruf ni waw dia yang muncung mulut. Sebab itu bila datangnya baris dhammah dihantar wakil waw kecil. Sebab itu waw kecil setiap huruf depan, setiap huruf berbaris dhammah semua sebutannya kena muncung mulut sebab tanda waw kecil tu di atas huruf tu. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, yu, semua huruf 28 huruf tu bila bagi depan semua muncul sebab apa? Sebab dia dah ambil huruf waw kecil itu. Ini yang saya baru jelaskan. Dhammah ini hadapan-hadapan itu maknanya muncung. Hadapan tu hadapan bibir mulut. Okey, tak apa, settle. Bila kita tahu huruf dhammah sahaja yang muncung mulut, jadi huruf-huruf tebal yang lain, kho, ko, ro, kalau kita muncung mulut, kita dah menyerupai baris depan. Itu salah saya. Salah dari segi kedudukan kaedah yang saya ciptakan tu. Setiap bagi depan, setiap huruf tebal kita muncungkan. Dia salah kaedah saja, tapi bacaan dia tak nampak salah sebenarnya. Contohnya, kalau saya baca huruf-huruf tebal dengan muncung mulut. Kalau saya tak nampak, saya tutup dengan gambar. Saya tutup kamera. Lepas tu tuan-tuan dengar saya baca huruf ayat saya akan ulang 2 kali. Yang pertama saya muncung ke yang kedua saya muncung. Okey, kita ambil ayat yang ada ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzin ihdinas siratal mustaqim. Okey. Ihdinas siratal mustaqim dia ada dua je. Sirasat dengan qim huruf qaf tuan-tuan perhatikan saya baca 2 kali. Yang mana muncung mulut, yang mana tak muncung mulut. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama. Saya ulang yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan perhatikan ada 3 huruf, sorry. Sa dengan ta dengan qim Sekali lagi. Untuk pertama, muncung ke tak muncung? Ihdinas siratal mustaqim. Ini bacaan pertama. Okey, bacaan kedua pula. Saya baca, perhatikan tebal ketiga-tiga huruf itu saya muncung ataupun tidak. Bacaan yang kedua Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada kamera memang jelas muncung yang pertama ke yang kedua. Kalau tak ada kamera, tak tahulah jelas ataupun tidak. Okey. Boleh jawab tak? Yang pertama Ustaz muncung Ustaz. Muncung. Yang pertama Ustaz muncungkan mulut. Ya. Yang kedua tak muncung. Tak. Siapa setuju dengan jawapan tu? Saya setuju, Ustaz. Setuju Saya setuju juga Ustaz. Masya Allah. Hebat tu. Masya Allah. Samsung nombor 1 pangkat tangan. Setuju juga. Apa Samsung ni? Okey. Okey. Masya Allah. Maknanya kita dah ada telinga tajwid. Kita dah boleh bezakan dari segi mendengar saja tanpa kita melihat. Maknanya kita boleh membezakan. Tapi kalau katakan kita boleh rasa macam sama je, maknanya kita masih lagi perlu kepada latihan lagi.
Jadi Alhamdulillah tuan-tuan kalau dah setuju memang betul. Bacaan yang pertama saya muncung mulut. Bacaan yang kedua saya ringankan bibir mulut tapi tetap tebalkan ketiga-tiga huruf. Tengok secara terbuka sekarang ni saya buka kamera. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang muncul mulut. Kalau tak muncul mulut tetap tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Bibir santai je, tak perlu muncung pun sebab dia tak ada huruf yang muncung, kecuali huruf yang berbaris depan mu saja. Yang lain semua kedudukannya yang biasa saja. Jadi itulah saya punya alhamdulillah ilmu yang lebih mantap berkenaan dengan baris-baris tadi. Kita nak sebutkan huruf berbaris atas yang tebal tak semestinya muncung mulut sekiranya kita mampu. Kalau kita boleh. Kalau kita masih lagi tak boleh nak membezakan, kalau tak muncul mulut, kita boleh tertukar huruf. Kalau sampai tahap itu terpaksalah. Sementara tu kita nak kena muncul mulut juga. Mustaqim, mustaqim, mustaqim. Itu yang saya belajar. Belajar maksudnya dari segi saya mengkaji tengok orang yang baca mustaqim kalau tak muncul mulut dia senang untuk sebutkan huruf qaf tu menjadi kaf. Jadi apa cara yang selamatnya, jalan yang selamatnya saya minta dia muncul mulut, selamat. Dia tak jadi kaf dah. Jadi itu kesalahan dia hanya muncul mulut yang dia gunakan bibir mulut yang tak kena mengena dengan huruf qaf sahaja. Tetapi sebutannya Alhamdulillah selamat. Tak bertukar huruf. Itu dia punya kesalahan lebih ringan daripada kita tak nak muncul mulut. Tetapi sampai kita bertukarnya huruf. Itu lebih bahaya. Kita apa? Tuan-tuan ini langkah yang agak ke depan sangat untuk kita nak menjaga bacaan kita supaya menjadi lebih detail dan halus. Okey, kembali kepada tadi hukum huruf berbaris depan kita dah settle. Huruf berbaris bawah pula kasrah. Makna kasrah ni dalam bahasa Arabnya kasara pecah. Pecah ataupun patah. Maksud kasrah baris bawah di sini makna yang hakikinya yang sebenarnya iaitulah kasrul fakkus sufli. Kita nak patahkan, kita nak turunkan hanya kita punya tulang bahagian bawah ni. Ataupun dagu bahagian bawah ni al-fakkus sufli. Kita ada fakkain, fakkul ulwi, fakkus sufli. Bahagian pembukaan mulut kita bahagian atas, bahagian bawah. Yang kasrah ni kita nak jatuhkan yang bawah saja. I, B, T, T. Yang atas tak kena mengena. Mulut kita ataupun bahagian gigi kita bahagian atas, al-fakkul a'la, al-ulwi ni dia tak kena mengena, dia tak kena nganga, tak kena buka kedua-duanya. Jadi kita jatuhkan yang bawah saja. I, B, T. Kalau kita mampu letakkan fakkus sufli kita ni, dagu bawah kita ni pada setiap huruf berbaris bawah kita hanya jatuhkan yang ini, insya-Allah semua huruf baris bawah kita akan selamat. Termasuknya ihdina, ihdina. Itu akan jadi huruf yang tak tulinnya baris bawah. Kadang-kadang separuh-separuh dia nak jadi macam imalah ke taklil. Itu makna baris bawah. Makna baris atas pula Haji Rahmat sebut tadi fathatun. Kalau siapa belajar bahasa Arab, fathatun buka. Fataha membuka. Fathatun bukaan ataupun pembukaan. Fathatun lubang, luas. Rongga. Semua boleh gunakan fathatun. Jadi makna fathatun itu kita nganga mulut ataupun kita buka mulut. Ba. Kedua-dua kita punya gigi atas bawah ni, al-fakkus sufli dengan ulwi ni, kedua-duanya memainkan peranan. Buka kedua-duanya. Ba, ta. Semua dia terbuka. Sebab itu fathatun ini terbuka, maknanya baris atas, semua huruf baris atas kita buka kedua-dua gigi atas dan gigi bawah. Itu makna fathah, makna kasrah, makna dhammah.
Bila kita faham makna tu, kita letakkan semua huruf itu ikut kedudukan itu, insya-Allah sebutan kita lebih fasih. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Subhanallah, selepas saya dah dapat ilmu itu dengan jelasnya. Sebelum ni mungkin kita belajar sambil lewanya, mungkin tak fokusnya, kita belajar, mungkin dah berlalu berkali-kali dalam kitab-kitab yang kita belajar, tapi tak termakan, tak tersimpan dalam fahaman kita. Bila sekarang ni kita dah dapat betul-betul, setiap kali solat di belakang siapa-siapa jadi imam, kita perhatikan kedudukan huruf tadi, sebutan tadi, bagi depan, bagi bawah, seronok sebenarnya. Jadi imam-imam yang mantap ni kita akan terasa, Masya Allah, sedapnya, mudahnya. Macam kita rasa ada masa, ada apa tu, perasaan cemburunya. Macam mana dia boleh senang-senang je sebut. Mudah-mudah jadi sebut. Macam tak ada susah-susahnya. Kita yang baru-baru ni macam kekok sikit kan. Macam kalau dah selalu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, kalau dah selalu kita tekan muncul tiba-tiba kita nak ubahkan, nak semuanya jadi mudah-mudah tu, perlu kepada masa juga. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Bila kita dah belajar, dah latihkan diri, dah biasakan diri, rupanya lebih senang dan lebih mudah membaca dengan cara ni tanpa ta'annud, tanpa takalluf, tanpa menyusahkan diri menggunakan segala anggota muka kita ini, sengit sini, sengit sana kan. Tanpa, tak perlu semua tu. Biarkan anggota yang tak terlibat dengan huruf itu, biar rehat mereka. Rehatkan anggota tu. Jangan kita gunakan mata, gunakan hidung kan, gunakan bibir, pipi-pipi kita pun masuk campur juga untuk nak sebutkan huruf. Itu tak kena mengena. Bila sampai tahap itu, kita akan terasa senang dan mudah membaca setiap huruf. Masya Allah. Okey. Sambung. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Min diyarikum. Okey, ini menarik juga ni. Kita ada masa lagi. Perkataan min dengan diyarikum. Okey, satu petak ni. Siapa nak ambil? Petak min diyarikum. Fadal, ada apa di situ? Kena dengar Ustaz. Tiga baris ada Ustaz. Hmm? Baris atas ada, baris bawah ada, baris depan ada. Haji Rahman dah boleh baca fikiran saya kan. Tapi bukan ke situ Haji Rahman. Min diyarikum. Okey, lain daripada bahasan tadi. Tadi dah panjang cukup dah kot. Jadi kita cari lain pula. Min diyarikum, hal lain pula. Masalah lain pula. Betul, semua baris ada, tapi ada hal lain kalau kita tak jaga mungkin jadi tak sempurna bacaan kita. Min bersabdu insya-Allah. Min bersabdu kat situ, ada sabdu kat situ. Okey, mim bersabdu itu dia kalau kita campurkan dengan perkataan sebelumnya apa? Anfusakum min. Tapi ini kita dah tutup dah ni. Kita dah tutup sempadan dah ni. Sempadan ni dah tak boleh masuk lah. Sempadan golok tak boleh masuk, dah tutup dah. Okey. Jadi daripada min diyarikum, selepas itu baru kita nak cari apa yang perlu kita jaga. Nun jumpa dah jadi mim dengar kan. Okey, itu biasa. Nun jumpa dal, hukumnya dengung, ikhfa hakiki. Kalau kita tersilap boleh jadi macam wajibul guna Ustaz. Min diyarikum. Ini banyak-banyak dah macam nak cuba mereka-rekakan. Okey, kalau nak jadi apa tadi wajibul guna? Ya, tak ni nun tak bukan wajibul guna. Min seolah-olah macam nun dengan dal tu macam ada nun sabdu min diyarikum. Okey, sorry. Saya berfaham. Maksudnya kalau kita tak betul-betul cermat dalam bab ikhfa ini, dia tak jadi ikhfa. Itu okey. Itu okey. Jadi kalau kita nak bahaskan nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, kalau kita tak ikhfa betul-betul, kita tak samarkan dengung nun itu,
dia tak menjadi ikhfa. Dia kadang-kadang jadi idgham ataupun dia jadi iqlab ke apa ke asalkan dengung ataupun dia jadi dengung tanpa apa-apa. Dengung juga tapi tanpa ikhfa-nya, tanpa iqlabnya, tanpa idghamnya. Sebabnya setiap dengung dia ada cara je dengan dengung. Semua dengung tu dua harakat, tapi ada dengungnya dengung kosong. Ada dengungnya nak kena tukarkan nun kepada mim. Ada dengungnya nak kena masukkan nun tu kepada huruf yang berikutnya. Ada dengungnya nak sembunyikan, nak kena samarkan, nak kena sorokkan. Itu cara dengung yang berbeza. Jadi dalam dengung nun kepada dal ni nak kena samarkan. Tak boleh masukkan semua. Mindi. Itu betul. Haji Rahmat dah sebut macam tu. Mindi itu tak boleh. Ataupun selalunya ikhfa ini selalunya orang dengung dulu. Orang dengung dua rakaat baru nak sebut da. Itu pun tak jadi ikhfa. Dia jadi dengung kosong. Min dia. Min dia. Lepas pada dengung dua rakaat baru dia nak cari huruf dal. Itu tak boleh. Jadi cara dengungnya min di. Min di. Sambil-sambil dengung huruf dal dah ada dekat lidah untuk kita nak sebut. Itu cara ikhfa. Okey, betul. Dan yang saya maksudkan dalam perkataan ini huruf dal sendiri. Huruf dal itu sendiri antara huruf yang mencabar kita. Kita orang Melayu ni, kita yang bukan lidah Arab ni, kita nak kena jaga betul-betul dal. Makhraj dal, kalau kita tersalah, dia ke dalam. Mindi. Ada beza tu. Untuk fasahahnya, saya selalu ditegur. Min diyarikum. Itu bunyi dalam. Jadi kesimpulannya, kita perhatikan kedudukan lidah kita waktu kita menyebutkan semua huruf dal. Tak kira barisnya apa. Lidah kita, dia terangkat sampai ke langit atas ataupun dia tersentuh belakang gigi atas kita. Sentuh belakang gigi atas kita, selamat. Kalau dia terangkat ke dalam, dia tergulung sikit lidah tu, itu bunyi Jawanya. Bunyi bahasa Melayunya. Dia tak Arab lagi. Iyyaka na'budu, budu. Terlipat ataupun tergulung lidah ke dalam, itu tak ada fasahah. Dal kita tak fasih. Jadi pastikan dal itu sentuh gigi depan atas. Min diyarikum iyyaka na'budu wa budu. Dan secara tilqainya, secara otomatiknya, bila kita dah cuba sentuhkan belakang gigi atas, lidah putih pula. Kemerahan lidah kita akan ternampak antara gigi kita. Min tapi dia tak sampai tahap gigit. Dia tak sampai tahap keluar lidah. Dia cuma nampak kemerahan lidah. Min kalau ada cermin depan kita, dadidu. Kita cuba sentuhkan lidah kita, bahagian belakang gigi atas, yang nampak lidah kita. Min diyarikum. Itu lebih fasih untuk kita nak sebutkan. Ustaz, bukan ujung lidah kita tersentuh pada pangkal gigi atas. Ya, itu asalnya itu yang saya sebut tu. Pangkal gigi, belakang gigi itu samalah. Asalkan jangan dia tergulung ke atas lelangit je. Itu makhraj dal. Kalau kita tak buat macam tu, dia akan jadi makhraj dal ke dalam tu. Selalunya kalaulah kita baca, kita sebut dalam bahasa percakapan kita, bawa mari perkataan bahasa Melayu yang ada huruf dal. Cuba cari huruf yang ada huruf dal. Mandi. Okey, huruf dal mandi. Kita letak dal di mana? Di pangkal. Dah kena langit Ustaz. Dia tak ada orang sebut jom kita mandi. Dia tak jadi sentuh gigi, dia mesti mandi. Dia huruf dal kita Terus ke atas lah. semua huruf dal kita nak tikam langit. Jadi sebab itu, kalau kita tak jaga, semua dal kita akan jadi dal Melayu, kecuali macam Haji sebut tadi,
Dipangkal. Itu kalau istilah buku lah. Dipangkal gigi atas semua tu. Tapi kita nak cari pangkal. Pangkal mana atas bawah. Kena-kena orang tak ada gigi pula. Sebab itu saya kata istilahnya mudahnya belakang gigi tu dah okey dah. Kalau dulu saya masih lagi kata gigi kepala lidah. Itu lagi susah lah kan. Nak lari daripada tu. Saya istilahkan gigi tu nak lari daripada dia terpaut ke atas, tertikam langit tu. Jadi kalau kita boleh sentuh belakang gigi tu dah selamat. Huruf da, huruf ta, huruf ta. Dia ada 3 huruf. Da, ta, ta. Huruf nit'iyah namanya. Huruf nit'iyah. Min diyarikum thumma aqartum. Thumma qarartum. Summa akral. Okey, thumma macam biasa, tha ni keluar lidah. Thumma aqarartum. Aqarartum. Ini semuanya nak kena jaga-jaga. Kena tipiskan walaupun dia berjiran dengan qaf yang tebal. Jangan ok, jangan ok, jangan aqa. Aqarartum wa antum. Okey, last kali tum wa ni macam biasa izhar syafawi, nak kena jaga jangan ada terlantun tum wa kena jelaskan mim mati wa antum tashhadun. Sama juga huruf dal di sini. Jadi malam ni kita ambil huruf dal bersama kita buat latihan. Dal ini setiap huruf dal jangan sampai tertikam lidah kita ni, tertikam langit. Pastikan dia pergi sentuh belakang gigi atas untuk lebih fasihnya makhraj. Dan Masya Allah malam ni saya nampak dah lajak masa kita sampai ayat 84 saja satu ayat malam ini. Mudah-mudahan kita punya perkongsian dan juga muzakarah kita bersama insya-Allah memberi lebih manfaat dan lebih bermakna dan lebih kita faham insya-Allah dalam kita membaca Al-Quran. Sebelum kita rehat, ada apa-apa soalan dan tambahan? Okey, kalau tak ada apa-apa, marilah sama-sama sebelum kita tutup majlis. Ada satu permintaan daripada sahabat kita Muslimah sedang sakit sekarang ni, demam. Dia dan suaminya dan semualah yang sedang sakit diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa jua marad ataupun penyakitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan yang segera insya-Allah. Dan kita membacakan suratul Fatihah dan niat Fatihatul Syifa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا سائر صالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. Terima Terima kasih kasih. Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima Sama kasih rehat Ustaz. semua. Ustaz. InsyaAllah. Terima Alhamdulillah kasih. Ustaz dapat ilmu baru Ustaz. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih semua. InsyaAllah. Ustaz, boleh tanya Assalamualaikum sikit Ustaz? Ustaz. Terima kasih. Silakan. Haji Jeff. Okey, ini apa tu qalqalah. Kalau qalqalah kubra dengan sugra, apa beza dia Ustaz? Macam mana sebutan dia yang dibezakan kubra dengan sugra? Sughra, kubra ikut mazhab mana tu? Kubra yang ada akbar ke?
Wallahu a'lam. Itu saya tak tahu. Ini Okay. pasal Kubra, tak contohnya kubra yang di tengah-tengah yang tak ada sabdu kan? tengah Okey, okey. Sebab atau ada gini Ustaz, yang kat tengah-tengah, dalam tengah-tengah ayat, kalau ada qalqalah, kita qalqalah sughra lah kan. Dan kalau kat ujung bila kita wakafkan, dia qalqalah kubra. okey, yang hujung tu yang tak ada sabdu lah. Tak ada sabdu, betul. Okey, sebab saya tanya mazhab tu sebab ada yang mengatakan, ada yang memberi nama yang ada sabdu tu pun kubra juga. Yang tak ada sabdu tu wusta namanya. Okey. Jadi bezanya dari segi nama pun dah beza. Sughra kecil, sughra tu kecil, kubra tu besar, akbar tu lebih besar. Dari segi makna pula, sughra tu kecil, dari segi sebutan lantunan itu perlahan sedikit. Jadi dia bunyinya tu tak jelas. Kenapa tak jelas? Mungkin apa ni, suratul Ikhlas ayat yang berapa tu? Ada tengah-tengah ada satu, kat ujung pun satu. Okey, tak apa. Saya bagi penerangan dulu, nanti kita buat contoh. Kita buat contoh. Okey. Kenapa tak jelas? Sebab di tengah-tengah bacaan dan lantunan itu dia tak mengambil masa yang bebas untuk kita bunyi lantunan huruf itu, disebabkan kita sibuk untuk nak menyebutkan huruf yang berikutnya. Sebab itu sughra. Kubra pula dia lebih jelas sikit ataupun lebih kuat sikit bunyinya lantunan huruf qalqalah itu, disebabkan apa? Disebabkan kita dah tak ada lagi huruf selepasnya untuk kita nak sebut, dan huruf qalqalah itu lebih bebas untuk terlantun dan didengar dengan secara lebih kuat. Itu bezanya. Dan akbar pun dah tentunya akbar itu lebih lagi kuat disebabkan dia ada sabdu, dan sabdu itu perlu kepada double lagi qalqalah lantunan itu. Jadi sebagai contoh, lam yalid wa ada bunyi de, tapi sebutnya wa tu cepat, tapi de tu tak ada tempoh untuk nak dengar de. Dan dia beza dengan walam yulad, dah tak ada huruf selepasnya, sebab itu bunyi de lebih sikit, tempoh tu lebih sikit. Lam yalid wa lam yulad de. Itu beza dia. Boleh insya-Allah Ji? Boleh. Lagi satu, okey Ustaz. Kalau huruf macam huruf ra dengan mungkin lam, dan kita wakafkan, dan pada huruf tu ada tanda sabdu. Macam mana sebutan yang tepat lah? Okey, ar-ra dengan lam, dia kedua-duanya itu bezanya. Lam dia ada huruf, dia ada sifat inhiraf. Dia inhiraf ini tak ada apa-apa. Dia inhiraf hanya melencong dari segi persebutan dia. Tapi ra tu dia ada ekstra sifatnya, iaitu sifat takrir. Sifat takrir, sifat gegaran pada lidah tu, itu yang membezakan antara ra dan lam dari segi semua keadaan. Lagi-lagi huruf al-mauquf alaih, huruf yang diwakafkan ke atasnya yang bersabdu, dia nak kena ada tasydid, dia nak kena ada tekan. Contohnya kita letakkanlah ra mati, ada sabdu sebelumnya huruf berbaris atas a. Ar. Dia tekan satu dan getaran itu nak kena kawal. Jangan ada lebih daripada 3 getaran. Dia tak nak macam tu. Dia kena getaran itu nak kena terkawal. Satu. Macam lam dia tak ada apa-apa getaran. Cuma tekan tu tetap ada. Mustaqir. Kan dalam Al-Quran. Mustamir. Wa amar. Semua dia kena ada tempoh sikit, walaupun bukannya harakat, tapi dia kena tekan disebabkan huruf tu ada sabdu. Kalau yang lam pula, contohnya mustafil. Fi tu jangan panjang. Ada orang nak panjangkan lam disebabkan sabdu. Kadang-kadang mustafil, dia panjangkan fi. Fi tu tak kena mengena. Lepas pada fi tu barulah kita lambatkan sikit. Mustafil, itu yang adanya sabdu. Jelas Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, insya-Allah. Soalan tambahan tu insya-Allah. Okey, sama-sama. Okey, selamat rehat semuanya. Insya-Allah jumpa. Bagi mereka yang akan bersafir ke Kelantan, insya-Allah. Halau salam. Ditunggu-tunggu daripada sekarang. Insya-Allah selamat sampai insya-Allah. Esok kita jumpa lagi Kahfi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.